Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustaz yang ustaz kasih sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan mendengar sedikit tajuk yang sangat istimewa untuk kita pelajari, insyaAllah. Tajuk hari ini adalah tentang Perjanjian Hudaibiyah. Tajuk yang sangat menarik yang kita boleh belajar pada hari ini dengan Perjanjian Hudaibiyah. Apakah Perjanjian Hudaibiyah ni? Jadi kita tengok dalam slide ni. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah di tempat yang bernama Hudaibiyah. Hudaibiyah ni terletak berdekatan dengan kota Mekah. Kalau kita tengok dalam peta, lokasi Mekah di sini. Siapa yang biasa pergi Mekah, biasa menunaikan umrah ataupun haji, kita naik kapal terbang, jumpa dengan Mekah, lokasi Kaabah tu kan, orang buat tawaf, ada yang buat haji, buat umrah di tempat bernama Mekah. Ini lokasi dia. Jadi tajuk kita hari ini tentang Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni terletak 29 km ke selatan daripada Mekah. Kalau kita tengok peta ni macam ni lah. Di sini di Tan'im 5 km, ni Ja'ranah, di tempat-tempat orang yang melakukan niat ihram. Seterusnya ini lokasi ya, Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni ditandatangani antara pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Satu perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Kenapa berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni? Ini satu cerita. Bagaimana dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya baginda bermimpi. Mimpi apa? Mimpi berkunjung ke Masjidil Haram bersama-sama dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istimewanya baginda apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, ianya merupakan satu wahyu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkunjung ke Masjidil Haram, iaitu di Mekah. Nabi SAW kan berada di Madinah kan. Jadi Nabi SAW diarahkan oleh Allah SWT melalui mimpi baginda untuk pergi ke Masjidil Haram. Lalu baginda pun dalam mimpi tersebut, baginda Nabi SAW bermimpi bercukur bersama dengan sahabatnya dan menggunting rambut di Masjidil Haram. Dan kaum muslimin apabila mendengar perintah Rasulullah SAW, dan mereka rasa rindu yang amat sangat kepada Mekah, terutamanya sahabat-sahabat Muhajirin yang lama meninggalkan Mekah, tempat tinggal mereka. Kan dulu kita belajar peristiwa hijrah kan, Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dan apabila duduk di Madinah, inilah peristiwa itu berlaku. Maka mereka kaum muslimin rasa amat rindu untuk kembali ke Mekah setelah mendengar tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Zulqa'dah tahun tersebut, tahun ke-6 Hijrah. Maksudnya selepas 6 tahun
peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakulah peristiwa ini. Maka mereka pun bersama-samalah pergi ke menuju ke Mekah, dan apabila peristiwa tersebut, hasrat tersebut diketahui oleh musyrikin Quraisy pun telah menghalang rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bagi mereka masuk. Tak bagi mereka masuk ke kota Mekah, menghalang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantarlah Sayyidina Osman. Hantar Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu hantar ke Mekah untuk bertemu dengan wakil pihak musyrikin. Jumpa dengan wakil pihak musyrikin untuk menjelaskan apakah tujuan sebenar baginda Nabi SAW dan rombongannya pergi ke Mekah. Semata-mata sebenarnya untuk menunaikan umrah. Maka dihantarlah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu untuk berunding dengan mereka. Sayyidina Osman bin Affan pun telah ditawan oleh kaum musyrikin. Bila Sayyidina Osman sampai ke sana, Sayyidina Osman telah ditawan. Ditawan oleh kelompok musyrikin Mekah. Maka apabila berlaku perkara yang sedemikian, tersebarlah pula berita mengatakan bahawa Sayyidina Osman bin Affan telah dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang Islam pun marah bila mendengar khabar ini Sayyidina Osman telah dibunuh. Maka mereka berikrar untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ikrar tersebut, janji tersebut dikenali sebagai Bai'atul Ridwan, kerana dia adakan dia bawa sepohon pokok yang bernama Al-Ridwan. Maka mereka telah berjanji taat setia untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Osman bin Affan. Kan berita tersebar, Abang Amin kata utusan yang dihantar oleh Nabi SAW ni, Sayyidina Osman ini telah mati, telah dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Maka apabila pihak musyrikin Quraisy Mekah tahu tentang ikrar tersebut, mereka merasa sangat bimbang. Mereka takut kepada Nabi SAW, para sahabat. Lalu membebaskan Sayyidina Osman bin Affan. Musyrikin Mekah pun menghantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan orang-orang Islam. Perundingan ini telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW. Mereka datang untuk berunding, jumpa dengan Nabi SAW, hantar Suhail bin Amr yang membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Inilah ceritanya. Terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dia nampak kan dia punya flow dia, ataupun dia punya susunan dia, cerita bagaimana berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Apabila perkara tersebut berlaku, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah akhir. Antara isi perjanjian Hudaibiyah ini, yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata ni maksudnya apa? Genjatan senjata ni maksudnya mereka tidak berperang. Kalau selama ni kan kita dengar kan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang yang berlaku antara Madinah dengan Mekah, dengan antara muslimin dengan musyrikin, antara Islam dengan orang kafir. Dan dalam perjanjian tersebut mereka telah bersetuju untuk genjatan senjata tidak berperang selama 10 tahun.
Dan isi perjanjian kedua, orang Islam tidak dibenarkan masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun itu. Kan dia pun nak pergi buat umrah kan, tak boleh, tahun tu tak boleh, kena patah balik. Dan yang ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Yang keempat, orang Quraisy dari Mekah yang lari ke Madinah tanpa ke menara walinya hendaklah dipulangkan kepada keluarganya di Mekah walaupun dia telah masuk Islam. Jadi kalau di Mekah ni ada orang Quraisy, dia masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, dia tak maulah duduk dekat Mekah kan, dia nak pergi ke Madinah duduk bersama-sama dengan sahabat orang Islam. Jadi dalam perjanjian tersebut, yang lari daripada Mekah lari ke Madinah, perlulah dipulangkan balik orang tersebut ke Mekah semula walaupun dia ni masuk Islam. Ini perjanjian dia. Kemudian yang kelima, orang Islam ataupun orang-orang yang lari daripada Madinah lari ke Mekah tidak perlu dipulangkan kembali ke Madinah. Bertentangan dengan yang nombor 4 tadi. Di antara isi perjanjian. Okey, kita sambung. Hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apakah hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, berkembangnya syiar Islam. Macam mana berkembangnya syiar Islam? Melihatkan kebijaksanaan Nabi SAW dalam bersetuju untuk perjanjian tersebut, apabila yang tadi kan syarat yang keempat dan yang kelima tadi, isi perjanjian yang keempat yang kelima, bila orang duduk di Mekah, orang tu masuk Islam, tapi dia berhasad nak berpindah ke Madinah, tapi tak dibenarkan kerana perjanjian tersebut, maka dipulangkan kembali ke Mekah. Bila dia masuk Islam, dia berakhlak dengan akhlak Islam. Dia buat baik, dia suka sedekah, dia suka solat. Apa yang berlaku? Ianya menjadi contoh kepada penduduk-penduduk di Mekah. Orang kafir Quraisy tengok, bagusnya orang Islam. Dia ni dulu sebelum Islam, dia sembah berhala, dia suka berzina, dia minum arak. Tapi sekarang dia dah masuk Islam, baik sungguh, contoh akhlak ditunjukkan oleh orang Islam tersebut. Jadi menjadi syiar Islam yang berlega di kalangan musyrikin Quraisy orang ada. Dan bagaimana lagi berkembangnya syiar Islam? Genjatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun genjatan senjata, orang duduk dalam keadaan aman, orang Islam tidak dihalang untuk melakukan dakwah. Kalau sebelum ni barunya nak dakwah, perang, sibuk perang Badar, sibuk perang Uhud, sibuk dengan perang Khandaq, sibuk. Jadi tak sempat masa tu dihabiskan untuk berperang, bersiap untuk perangan kuda, senjata dan sebagainya. Tapi dalam keadaan aman, genjatan senjata selama 10 tahun, duduk dalam keadaan aman, Nabi SAW berfikir untuk berdakwah, menyebar luaskan Islam ke sana ke sini, dan Islam itu tersebar, berkembang syiar Islam tersebut. Yang kedua, kehidupan masyarakat aman dan damai. Genjatan senjata, tidak ada peperangan 10 tahun. Jadi orang duduk dalam keadaan aman dan damai. Yang ketiga, pengiktirafan Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Bila berlaku perjanjian antara dua negara, maknanya Madinah diiktiraf sebagai sebuah negara oleh penduduk musyrikin Quraisy. Itu maknanya pengiktirafan Rasulullah SAW sebagai ketua dan sebagai Madinah sebagai sebuah negara Islam.
Rasulullah SAW dapat menjalankan hubungan dengan kabilah Arab yang lain dalam keadaan aman, dapat melaksanakan hubungan dengan kabilah Arab yang lain, dan seterusnya menjurus kepada pembebasan dan pembukaan kota Mekah. Selepas daripada ini, kita akan tengok, kita akan lihat apakah yang berlaku yang akhirnya membebaskan kota Mekah daripada musyrik Quraisy dan diberikan tampuk pemerintahan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hasil daripada perjanjian Hudaibiyah. Ini penting untuk kita mengaji tentang sirah perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW ini menjadi pedoman kepada kehidupan kita. Kesan perjanjian Hudaibiyah. Apakah kesan perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, kaum musyrikin Quraisy semakin lemah. Mereka semakin lemah apabila Islam tersebar luas. Orang Islam semakin ramai yang melihat kebenaran dan keindahan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, menyebabkan orang musyrikin Quraisy semakin berkurangan, semakin ramai yang beriman, orang musyrik semakin berkurang. Sampai sekarang ni habis, langsung terus tak ada orang bukan Islam di Mekah. Mekah, Madinah memang tidak ada langsung jadi benarkan orang bukan Islam untuk di sana. Yang kedua, gejatan senjata selama 10 tahun membolehkan agama Islam berkembang dengan meluas tanpa halangan. Macam Ustaz Abah tadilah, kan, bila 10 tahun tidak ada peperangan, maka mereka boleh bebas untuk berdakwah tanpa ada halangan, tanpa ada peperangan, tanpa ada susah payah dan cabaran daripada musyrikin. Yang ketiga, orang Yahudi yang khianat terhadap Islam dapat dihapuskan. Dari hari sebelum-sebelum ni kan kita pernah cerita tentang pengkhianatan kaum Yahudi, kan, sehingga berlakunya peperangan Khandaq, peperangan Khaybar, dan dalam kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ini, orang Yahudi yang khianat terhadap Islam dapat dihapuskan. Kemudian seterusnya, Madinah semakin berkembang maju sebagai sebuah negara yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, yang kita cintai, semakin berkembang maju, semakin kuat. Dan penghayatan yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini, yang pertama, seorang ketua mestilah bijak dalam membuat perancangan dan keputusan. Nabi SAW sebagai seorang ketua bijak dalam membuat keputusan, membuat perancangan. Hebatnya Nabi SAW. Kita boleh selepas ini Ustaz minta anak-anak murid Ustaz, anak-anak Ustaz, pergi cari cerita ni, baca dengan lebih lanjut lagi bagaimanakah kehebatan Nabi SAW dalam membuat keputusan dalam perjanjian ini, walaupun ada sahabat yang tidak setuju, ada sahabat yang sedikit menyatakan ketidakpuasan hati, ketidakpersetujuan dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita hendaklah memberikan kerjasama yang baik kepada ketua dalam melaksanakan sesuatu aktiviti yang bermanfaat. Walaupun ramai sahabat, ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani oleh Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy ini, tetapi mereka tetap akur. Mereka tidak membantah kemudiannya selepas berlaku perjanjian tersebut. Sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tiga, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Lihat bagaimana kesungguhan Nabi SAW dalam menyebarkan agama Allah SWT, dan para sahabat radhiyallahu anhum bersungguh-sungguh untuk mempertahankan agama Allah SWT, melakukan sesuatu pekerjaan. InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz dapat mempelajari sesuatu daripada video ini,
dan dapat menghayati dalam kehidupan kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.